Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan idenya dapat kita bersama untuk meneruskan program kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi berkenaan dengan hadis yang kalau mengikut kitab saya ni hadis yang ke-15. Kalau mengikut nota aku yang ke-14. Dia ada sedikit perbezaan dari sudut nombor hadis. Jadi oleh kerana hadis ni kita telah bincang dah sebelum ini, cuma malam ni insya-Allah kita akan bincang secara keseluruhan. Saya akan baca sekali lagi hadis ni. Wa an Talhah ibn Ubaidillah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd fathirur ra's nasma'u dawiya sawti wala nafqahu ma yaqul hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idha huwa yas'alu 'anil Islam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال ها علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. Diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah, beliau berkata, ada seseorang telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah daripada penduduk Najd, datang dalam keadaan yang tidak terurus rambutnya. Nampak sangat kesan daripada musafir itu, kesan daripada perjalanan yang jauh. Jadi kata Talhah, sebab bersama Talhah ni ada ramai lagi lah sahabatnya, bukan berlaku dalam 2-3 orang, tapi ramai. Kata Talhah, kami dengar bunyi gema suaranya dan kami tidak faham maksudnya. Wala nafqahu ma yaqul, dan kami tidak faham maksudnya. Bunyi suara tu tapi tak jelas apa yang dia sebut. Sehingga bila dia hampir pada Rasulullah, barulah jelas suara dia tu, yang mana pada bunyi macam suara lebah tu, bunyi gema tidak jelas tu, rupanya dia tanya tentang Islam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, rupanya dia tanya tentang Islam itu. Apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau menunaikan, mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam itu.
Maka lelaki itu bertanya lagi, ada lagikah selain daripada sembahyang 5 waktu itu, ada lagikah yang wajib saya tunaikan? Nabi menjawab, tidak ada, melainkan antatawwa', melainkan engkau melakukan yang sunat. Ini saya terjemah satu terjemah dulu. Melainkan engkau melakukan salat yang sunat. Hak wajib tak ada dah tu ya. Gitu dulu terjemah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, dan puasa bulan Ramadan itu wajib juga. Benar hak wajib. Puasa bulan Ramadan. Bila kata Islam, dia kena buatlah ni. Selain daripada sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Maka lelaki itu bertanya lagi, hal alayya ghairah, ada lagikah selain daripada puasa bulan Ramadan, ada lagikah yang fardu ke atas saya? Nabi kata tidak ada, kecuali yang sunat, puasa yang sunat. Kata Talha, ataupun sini kata perawi, kata perawi. Jadi kalau dalam syarah ni dia sebut, hadza qaulu rawi ka'annahu nasiya ma nassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw iltabasa alaihi faqal wa dzakara lahu zakah. Jadi perawi hadis ni dia tak berapa cerak, tak berapa ingat, tak berapa terang boleh. Dia tidak jelas teks sebenar yang Rasulullah sebut selepas tu. Cuma dia ingatnya ada Rasulullah sebut tentang zakat. Ini ni ayatnya cermatnya perawi hadis. Dia sebut dia ingat. Hak tak ingat dia sebut. Ataupun kalau dia waswah, dia akan sebut dalam bentuk yang kita nampak dia tu waswah, tapi dia sebutlah. Misalnya wa dzakara lahu Rasulullah, Rasulullah telah sebut pada lelaki ini tentang zakat. Gitu. Mana zakat itu? Sedekah yang wajib. Ataupun dia keliru, dia tak ingat. Ada kan, ada kita banyak-banyak ada lupa, kita lupa. Nak buat lagu mana? Siapa dia sebut? Cuba kita perhati teks dia tu, kan tak? Nampak betul lebih kurang sama. Sampai situ kata perawi. Nah, qala rawi, kata perawi, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Jadi Rasulullah sebut pula kepada lelaki ni, kepada rajul tadi tentang zakat. Maka lelaki itu bertanya, ada lagikah selain daripada zakat tu yang wajib atas saya? Ini dalam konteks harta. Nabi kata tidak ada, melainkan yang sunat. Yang sunat. Kemudian kata Talha, fa'adbara ar-rajul, maka lelaki itu selepas Nabi sebut tentang zakat, dan dia tanya Nabi ada lagikah yang wajib pada dia selain pada zakat. Nabi kata tidak ada kecuali yang sunat. Maka kata Talha, fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul, lalu berlalu pergi lelaki itu dalam keadaan dia menyebutkan, wallah, demi Allah, wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu min, demi Allah saya tidak akan menambahkan di atas apa yang Nabi sebut, dan saya tidak mengurangkan daripada apa yang Nabi sebutkan. Itu ada beberapa maksud yang kita akan bincang selepas ni. Apa maksudnya? Walaupun sebelum ni ada dah sebut, rasanya ada dah sebut sebelum ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setelah kata aflahar rajul, lelaki itu pasti akan berjaya. Berjaya maknanya selamat daripada neraka, mana masuk syurga. Berjaya dalam konteks bahasa hadis ni, bahasa syariat ni, maknanya masuk syurga.
Bukan berjaya atas dunia saja, tidak, dunia akhirat. Lelaki ini akan berjaya, yakni terselamat daripada diseksa dalam api neraka kalau dia benar seperti yang dia sebutkan. Mana kalau dia buat sungguh aku ayat sani, tak wajib-wajib sani, maka dia akan berjaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sebagai sambungan perbincangan ini, dalam hadis ni dia ada beberapa perkara lah yang kita perlu tengok, dan saya pun tidak maksud nak sebut panjang lebar dari segi nahwu dan sebagainya. Sebab saya rasa kalau sebut tu, kalau langsung yang tidak ada asah bahasa Arab tu, saya rasa dia pakai pening gitu ya. Misalnya bab istisna munqati ko istisna muttasil ko, saya rasa tu kita tidak bincang lah tu. Kalau bincang tu dia jadi pening. Cuma saya nak sebutnya dalam konteks tu tetap menyebabkan berbeza pandangan ulama dalam beberapa perkara berkenaan hadis. Daripada sini kita boleh buat. Jadi tuan kitab ni sebenarnya saya faham daripada apa yang dia panjang ni. Dia bahas dari segi nahwu sahaja, lepas tu dia sebut pula hasil daripada pemahaman dari sudut ilmu nahwu. Keluar pula pendapat-pendapat ulama yang berbeza-beza dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Syafi'i dan sebagainya. Ini hasil daripada penilaian hadis berdasar pada ilmu nahwu. Sebab itulah seperti mana yang kita maklum lah bagi orang yang belajar tentang hadis ni, kadang-kadang hadis ni kita boleh huraikan dia dari banyak aspek lah, melihat daripada aspek ilmu tu. Kadang-kadang kenapa huraiannya berbeza, kenapa maksudnya berbeza, pendapat jadi berbeza, istinbat hukum pemahaman berbeza, kerana dia berdasarkan kepada ilmu-ilmu tertentu. Misalnya sini ada berlaku perbezaan makna kerana berbeza dari sudut terjemahan kerana penentuan dari segi ilmu nahwu. Mustasna dengan mustasna minhu tu munqati, maknanya mustasna dengan mustasna minhu min jinsin wahid, tu dia panggil muttasil. Kalau mustasna dengan mustasna minhu min ghairi jinsin wahid, bukan daripada jenis yang sama, tu dia panggil munqati. Kalau dalam kitab nahwu kalau dalam kitab nahwu dia adalah sebut benda tu. Qama Zaidun illa farasun misalnya. Telah bangun Zaid kecuali kuda. Mana bunyi kuda hujung tu? Pak Sani telah bangun Zaid kecuali kuda. Tu terputus tu munqati tu. Mustasna itu bukan jenis yang sama, bukan daripada sama ni orang tu binatang. Kalau maqama Zaidun maqama rajulun illa Zaidun, tu jenis yang sama, rajul dengan Zaid tu jenis yang sama. Jadi benda-benda gitu menyebabkan jadi berbeza. Jadi kita tidak lebih panjang lah tu. Kalau tidak panjang sungguh tu. Sebab aku tengok dalam notah amalan tu, panjang molek dia bahas ya. Jadi saya rasa tu tak perlulah untuk peringkat ni. Baik. Walau bagaimanapun tempat yang kita boleh perhatilah. Yang mana dalam hadis ni beberapa perkara. Bila lelaki ni tanya Nabi SAW, mula-mula Nabi sebut semaya 5 waktu, sehari semalam. Dia tanya lagi, ada lagi? Kalau Nabi kata tak ada, kecuali yang sunat. Jadi hal ini, perkara ni kita telah sebut dah sebelum ni. Nabi kata tidak ada, melainkan yang sunat. Hal ini farasan ni boleh memberi erti tidak ada dah. Maknanya seolah-olah yang wajibnya hanya semaya 5 waktu ini saja. Semaya 5 waktu ini saja. Kalau ada lain, itu yang sunat. Betul kau begitu ni? Itu persoalannya ulama bahas. Sedangkan ada lagi selain pada semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada lagi hak wajib lain. Hak orang panggil wajib. Apa dia misalnya semaya jenazah. Itu wajib walaupun tidak wajib aini pun. Tapi dia termasuk bab wajib tu. Walaupun tidak wajib untuk setiap orang, manakala ada sebahagian buat pun, tapi kok mana pun orang panggil wajib lah. Wujud kifayah, fardu kifayah. Sebahagian buat, sebahagian lain lepas tanggungan itu, dosa. Itu wajib juga. Kenapa tidak sebut? Nabi kata tak ada tu. Itu timbul persoalan sini. Jadi dalam kisah ni ulama beri jawapan beberapa kemungkinan lah. Beberapa kemungkinan. Sebab gitu semua dia punya cara. Berkenaan dengan puasa pun begitu juga. Baik, kalau dalam bab semaya ni Nabi sebut itu sebagai asas. Hak asas sungguh tu. Hak asas hak semaya, orang panggil hak tak boleh tinggal sungguh ya.
Ni. Lepas tu kalau tertinggal semaya, wajib ada qada, wajib. Wajib juga, ada juga wajib tu. Sebab tu kata hak tidak asas. Hak usul semuanya semaya 5 waktu. Ni hanya asas semua. Sebab tu Nabi kata, man tarakas salata muta'ammidan, haswa salat tu salat ni 5 waktu. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Dan banyak lagi hadis-hadis lain. Hak tu tumpu pada semaya 5 waktu. Hak bak semaya jenazah tu hak lain. Dia lebih rendah lagi daripada itu. Hak semaya qada, hak tu kesal daripada tinggal hak wajib. Hak asalnya kena buat. Tak buat tu kerana tertidur, kerana dalam keadaan yang agak getir, suasana yang cemas dan sebagainya, atau kena qada. Sebab tu kalau tinggal tanpa sebab, ramai juga ulama kata tak payah qada, dia kena bertaubat saja. Ada juga macam-macam khilaf pemahaman ulama. Sebab dia bukan tak ada sebab syar'i meninggalkan solat, maka ada setengah-setengah ulama kata tak wajib qada tak. Tapi dia kena bertaubat. Dan dia kena ikhlas. Dia kena melepaskan diri dia daripada penyebab kepada dia tinggal semaya. Hak tu jadi wajib situ, tidak wajib qada. Wajib situ. Misalnya seorang tu tak semaya kerana gingai misalnya. Kalau tak gingai, maya dia. Tak tinggal. Ngai tak maya lagi. Ataupun tengok bola kita kata dah. Ataupun jenis biasa tak apalah, kita nak tidur dulu, nak bangun semaya sekali dengan tahajud. Tu dia. Sekali dengan tahajud. Ada jenis lagu tu. Tidurlah dulu. Moga kita tidur awalnya bangun awal kali. Kau cijai kau ya ke bini lagi nak gerak dah. Acak kali benar kalau buat lagu tu sah tak maya Isya. Mana dia lagu tu? Kalau lagu tu ulama tak ayat kata. Sebab tu nampak main bukan syar'i tu lagu tu. Sebab tu dalam kis ni, kalau kis tidur dulu dia tak boleh, haram tidur dia. Tidak tu tidur sunnah. Dosa tidur dia. Kalau kis semua dia sudah kena pasti dah. Kerana tidur tu menyebabkan dia jadi tertinggal semaya Isya, maka waktu tu kira berdosa perbuatan. Tak boleh. Jadi dia kena ikhlas, wajib ikhlas. Ikhlas maknanya dia kena semaya dulu, kena meninggalkan sebab itu. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i pendapat yang dalam besar dalam mazhab Syafi'i lah, kena qada juga. Bertaubat tu suku, qada tu suku, ikhlas tu suku. Ikhlas ni istilah taubat, istilah rukun taubat. Salah satu rukun taubatnya maknanya kita mesti kena pasti punca melakukan maksiat kepada Allah, dan kena elok hak tu. Beserta dengan taubat tu dia kena menghindarkan diri daripada berada dalam situasi yang sama yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan amalan itu. Itu dia panggil ikhlas. Ikhlas ni asal makna dia seolah kita cabut ke akar umbi. Bila kita nak bertaubat maknanya bukan sekadar menyesal, bukan sekadar nekat untuk tidak mahu melakukan perbuatan, tetapi kita kena menjauhkan dari segi punca. Mana cabut sampai ke akar umbi, apa yang jadi tinggal semaya? Cabut sampai ke akar umbi. Gapo dia sebab dia? Kerana sebab-sebab tadi. Jadi sebab tu tak sama pada orang. Manusia ni tidak sama sebab dia meninggalkan amalan itu, sebab tu tidak sama. Tengoklah atas dia lagu mana, apa yang jadi tinggal tu. Dia wajib kena pasti. Maknanya kalau kita terima pendapat kata wajib, mana wajib kata ada lagi hak wajibnya. Kecuali hak sunnah. Baik, setengah ulama kata Nabi sebut ni kerana dia ni orang baru, hudatsa ahdin bi kufrin. Kerana dia tu orang yang baru berpisah daripada kufur. Jadi orang baru masuk Islam, kita wihak orang yang basic. Tak payah urah, kelah fadhil ain pun wihak rengeh-rengeh. Gitu. Jadi nak ayat-ayat semula. Sebab dia ni bila dia kira-kiranya kawan ni bila klik dia ke ayat orang kampung dia pula. Jadi kalau kita ayat benar-benar alus lalu dah, boleh jadi dia faham. Tapi apakah orang kampung dia akan faham? Setengah-setengah ulama dia kata gitulah. Jadi Nabi bui, sebab tu setengah-setengah hadis ni Nabi mengambil kira dengan siapa dia berhadapan. Ni Nabi berhadapan dengan orang yang dah duduk jauh, mari jauh-jauh sekali. Lepas tu dia pun baru kira-kiranya berjinak dengan Islam, baru masuk Islam. Jadi kita bui hak biasa, hak asas sungguh. Hak asas sungguh. Kecuali hak sunat. Kecuali hak sunat. Hak sunat ni banyaklah. Dengar kita kata semai sunat lah, tahajud misalnya. Nabi tak kaya kepada orang-orang yang baru-baru ni. Nak bangun dulu. Buat dia dah baru-baru dah, biarlah tu. Itu secara gitulah rekahnya. Baik. Begitulah seterusnya Nabi sebut puasa bulan Ramadan. Gitu juga.
Dia tanya ada lagi, Nabi kata tak ada. Pada semua ni juga, pada puasa tak ada juga hak wajib lain. Qada misalnya. Ada juga. Bukan hak bulan Ramadan saja. Begitu juga berkenaan dengan zakat, yang ini dari segi kefarduan harta, tu hak wajib. Sedekah wajib dia panggil. Hak tu kena wajib atau biarlah. Zakat tu sama ada zakat fitrah ke, zakat kalau zakat perniaga ke, zakat tanah metak ke, hak wajib dikeluarkan. Mulai ada lagi hak lain Nabi kata tak ada lah, kecuali hak sunat-sunat. Gitu. Baik. Jadi hak yang agak jelas lah nampak bahawa orang ni orang yang kira baru dengan Islam ni. Bila dia sebut gitu, dia pun berlalu pergi. Dalam keadaan dia kata, dia guna sumpah wallahi, demi Allah. Enggak kalimah sumpah wallahi ini sudah diguna berleluasa oleh orang jahiliyah. Orang kafir masa dia guna wallahi, bersumpah wallah lalu. Tapi wallah tu wallah dalam kepala dia lagu mana Allah tu tak. Bukan kul huwallahu ahad lah. Tapi Allah dalam konsep dia mana? Tuhan. Dia kata wallahi. Tapi ni dah ni Islam dah ni. Wallahi demi Allah, saya tidak akan tambah, tidak akan kurang. Mana nak buat semua setakat Nabi sebut tu ya. Seolah-olah sunat pun tidak nak buat lah. Itu maksudnya. Hak Nabi suruh saat tak lebih tak kurang. Rasulullah sebut kepada sahabat-sahabat dia, kalau lelaki ni buat sungguh lah seperti hak aku royak tu, dia tak tambah tak kerja buat hasani lah. Hak fardu, semaya fardu, puasa fardu, sedekah fardu, kita panggil zakat, katakanlah dia buat hak tu ya. Kalau benarlah dia laksanakan apa yang dia sebut tu, memang dia masuk syurga. Sini tidak sebut pada hak Islam ni tak. Bukan beberapa perkara ni Islam ni lebih lagi. Mengucap 2 kalimah syahadat, haji tak ada sebut sini. Sebut beberapa perkara. Sebab tu kata ulama kata basic. Cuma di sini saya nak baca ada beberapa perkara yang disebut sini. Dalam huraian kitab ni, muka surah 70 tu, bagi siapa ada kitab ni lah, syarah ni. Wallah la azidu ala hadha wa la anqus min, ay la azidu ala syara'i al-Islam wa la anqus minha syai'an. Maksudnya saya tak akan tambah dari atas syariat Islam, dan saya tidak akan kurang daripada syariat Islam. Maknanya apa yang Nabi sebut merupakan peraturan-peraturan yang wajib pada individu Muslim. Saya tak akan tambah, tak akan kurang. Itu maksud dia. Jadi apa maksud dia tak sih tambah, tak sih kurang tu? Bagi dia hak ni ya syariat fardu atas dia. Dia tak sih tambah, tak sih. Jelas maknanya hak azidu ala hadza tu musyaru ilahi, dia tu merujuk pada min syara'iil Islam. Tak sih tambah dari atas syariat satu dia nak buat. Ni mengikut syarah ni, dia kata dalilnya, maksud yang dikatakan dia tak usah tambah di atas apa yang disebut oleh Nabi tu, yang dimaksudkan syariat Islam tu berdasar pada hadis riwayat Bukhari. Jadi pertama dia sebut sini muka surat 254. Misalnya berkenaan dengan puasa, la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Tu dia kata berkenaan dengan puasa, saya tu khususnya puasa lah sini. Supaya juga kias pada hak lain pun gitulah juga ni. Saya tidak akan buat hak sunat-sunat berkenaan dengan puasa, sikit pun syai'an, sikit pun tak. Dan saya tidak akan kurang daripada apa yang telah Allah fardukan kepada saya, sikit pun. Setakat tu nak buat. Itu maksud dia. Tiba-tiba Nabi kata kepada dia, berjaya dia. Berjaya maknanya dia tu ahli syurga. In sadaqa, kalau dia betul hak dia sebut tu, dia buat sungguh, tak tinggal sembahyang fardu, tak tinggal puasa fardu, zakat hak fardu tu, sedekah fardu tu dia keluarkan. Kalau dia ceburi bidang pertanian, zakat pertanian. Kalau bidang perniagaan, zakat harta tu, hak perniagaan dia keluar tu, dia pasti masuk syurga. Jadi tidak sebut berkenaan dengan mengucap 2 kalimah syahadat sebagai rukun tu kerana hak tu dia Islam dah. Hak tu Nabi kira-kiranya ulama kata tak perlu dah tu, kerana hak tu dia maklum dah tu, mengucap 2 kalimah syahadat tu, mengaku bahawa Allah dan Rasul tu, tasdik dalam hati dia. Hak ni dalam al-amalu bil jawarih, nak amal dengan anggota. Dia tanya
Dia tidak tanya Islam itu apa. Muka dia Islam tu. Muka dia Islam tu. Kira-kiranya gitulah seperti yang disebut oleh ulama. Kalau dia nak tahu lagi, dia betul amal lah. Sebab tu dia tanya tentang Islam. Jadi Islam sini merujuk pada amalan zahir manusia. Amalan zahir manusia. Baik. Bila Nabi sebut gitu, adalah timbul kemusykilan di kalangan ulama. Kila kaifa aqarrahu ala hilfihi wa qad warada an-nakiru ala man halafa alla yaf'ala khaira. Jadi timbul kemusykilan bagaimana Nabi boleh memperakui bahawa dia ni kalau dia benar, dia buat suruh, dia buat sana dengan bersumpah, tak usah tambah, tak usah kurang. Sedangkan dia kata tak usah buat tu benda baik tu. Macam mana boleh bersumpah tak usah buat benda baik? Sedangkan ada hadis Nabi larang tak boleh kita bersumpah untuk tidak mahu buat benda baik. Kalau bernazar tu dia panggil nazar mulgha. Kalau seorang itu bernazar untuk tidak pergi masjid. Ada jenis dia balas untuk siap. Dah. Dia kata aku taubat, aku tak semari. Tak semari masjid. Aku demi Allah kata, aku tak semari dalam masjid. Tak boleh lagi tu. Maka dia pergi, walaupun dia pergi masjid lain, dia pergi masjid lain, tak boleh sebab benda tu benda molek. Dia tak boleh balas dengan benda khair ini. Tiba-tiba Nabi kata kalau dia betul dia buat sungguh sebab dia sebut tadi. Kalau dia kata tak saya buat dah lebih daripada ni, tak saya tambah, tak saya kurang lebih daripada ni. Sedangkan banyak lagi benda-benda baik hal lain. Seolah-olah dia situ bersumpah untuk tak saya buat benda baik hal lain. Seolah-olah gitu. Tiba-tiba Nabi kata dia ni akan berjaya. Maknanya masuk surga dia tu kalau dia buat sungguh gitu. Kalau dia merealisasikan sumpah dia tu. Jadi bagaimana gitu? Sedangkan ada hadis yang melarang kita bersumpah untuk tidak buat benda baik. Itu bersalah. Jadi ada ulama jawablah wa ujiba bi anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilaf al-ahwal wal ashkhas. Wa hadha jarun wa hadha jarin 'ala al-usul. Wa hadha jarin 'ala al-usul bi anna la ithma 'ala ghairi tarik al-fara'id. Gitu. Jadi ulama jawab. Jadi Nabi ni, jadi benda nikis ini berlaku kerana Nabi melihat pada keadaan dan individu tu, orang tertentu. Jadi jawapan Nabi tu dia bergantung pada perbezaan dari segi keadaan. Nabi tengok keadaan nak jawab lagu ni sesuai ke tidak dengan orang. Hai ni hak payah murabbi bagi seorang pendidik, payah ni dia nak tengok keadaan orang macam mana. Kalau kita sebut tak padan dengan dia, boleh jadi tak molek juga walaupun kita nak sebut tu molek. Tak sesuai keadaan tak molek juga. Jadi nak menentukan sesuai dengan keadaan itu, hal itu perlu pada penilaian da'i tu. Kena tengok mad'u dia. Da'i kena tengok mad'u dia tu. Orang yang dia nak dakwah, orang yang dia nak sampaikan maklumat, kena tengok dia sendiri macam mana dan dalam situasi macam mana. Hal tu Nabi nak ajar kita sini. Tu ada ulama jawab gitu. Jadi perkara ini dia kena rujuk pada usul. Nabi sebut ni asah kerana orang ni orang baru masuk Islam, baru masuk Islam. Jadi kita ambil hak usul lah. Yang mana usul menyebutkan tidak berdosa kalau kita tinggal benda yang tidak fardu. Itu usul dia. Kita tidak, misalnya kita naik atas masjid, kita tidak buat sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid kita tak buat. Tak dosa, tak ada kata. Tapi kalau dia mari sunat tahiyatul masjid, dia klik. Zuhur tak mari. Tinggal mari suruh. Tapi sunat tak tinggal, duha tak tinggal. Cuma hak fardu tu tak boleh lah tu. Sebab hak usul tak buat, hak fardu buat. Tak boleh. Jadi kembali pada asal. Untuk orang biasa, misalnya untuk anak kita ke peringkat permulaan, jangan banyak sangat kita fardu suruh dia tu buat, dia sikit-sikit. Inilah maksud Nabi. Walaupun orang ni orang tua rajul, ni orang tua rajul ni, tapi dalam konteks agama dia sepuh budak sebab dia baru. Maka dia berjaya kalau dia buat apa? Kalau dia buat apa? Berjaya tu setara mana? Tu tengoklah. Berjaya ni banyak jenis. Pak Nabi kata berjaya, apakah dia tu paling berjaya? Aksaru falahan. Dah. Walaupun orang lain tu hak buat, hak sunat buat belaka misalnya, tentu dah berjaya tu, tahap berjaya tu, pencapaian kejayaan tu pasti tidak sama. Tu bab lain. Cuma nak ayatnya berjaya. Mana boleh selamat dah daripada api neraka tu setara tu. Sebab tu kita hadirat kita ni jangan hukum orang. Sebab kita tak tahu tahap dia setara. Tuhan Maha tahu.
mak kita ke, orang kampung kita, setengah dia kita tengok nak kecek pun guna bahasa tinggi sikit tak pahala dah. Nah, enggak orang lagu tu saja. Sesuai naklah. Jadi kita sebagai orang Islam ni hak cerdik ni kena memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bercakap nak menekan orang tak sesuai dekat dia. Sesuai orang tu dia rendah nak tahap dia. Tapi dia mukallaf. Dia terbeban dengan syariat. Syariat mana? Sebab kita misalnya. Yalah dia tidak buat benda. Cuma kita pastikan dia buat. Dia nak setengah tu nak mari masjid. Bahaya. Tak sesuai ada pendapat kata perempuan tak wajib mari masjid. No, memang. Jadi tapi kalau dia tahu fardu tak boleh. Pastikan dia buat fardu. Tanggungjawab dia buat. Tak kena gaya dia tu tinggi pada kita. Kita yang berasa dia mak kita. Ada dapur. Mana kita tahu? Sebab bila dia duduk dapur, dia tak terlibat dah dengan dosa-dosa besar. Payah dah nak buat dosa besar. Ngopak pun tak setengah-setengah. Jadi benda-benda begitu maksudnya kita kena fahami. Misal Syekh Al-Baji ada sebut, dia kata boleh jadilah yuhtamalu annahu sumiha fi dhalika li annahu fi awalil Islam. Boleh jadi Nabi beri kemudahan kelanggar, sumiha Nabi beri kelanggar kepada dia. Nabi bertolak ansur pada dia ni kerana dia mula-mula masuk Islam. Di awal baru masuk Islam. Kalau kita kat 2-3 hari masuk Islam, nak tahu ke apa dia ke fardu atas kita, ngocak-ngocak dah. Sebab tu dia tanya, lagu mana nak asal Islam? Dia tak tanya gitu, muka dia Islam tu. Sebab dia tanya tentang Islam. Islam ni maknanya seperti kita sebut sebelum ni lah. Kalimah Islam kalau tidak dirangkaikan dengan, kalau sebut Islam itu saja, dia boleh bermakna Islam dengan iman. Boleh juga. Khilaf ulama lah. Kalau sebut Islam saja termasuk iman. Jadi sini walaupun dia tanya tentang Islam tu apa makna, dia tanya amal. Hak berbentuk syariat. Sebab tu dia kata syariat. Dia tadi dia sebut syariat. Syariat ni mana benda hak kita kena buat. Hak duk dalam tasdik itu tu ada dah tu. Tak perlu dah tu. Islam dah tu. Tapi gapo kena buat? Maknanya dia ni pun tahulah bahawa orang Islam bila masuk Islam ni ada benda kena buat. Tapi gapo dia kena buat je. Itu Nabi sebut pada dia. Jadi Nabi kata aflahar rajul in sadaqa. Mana orang ni akan berjaya kalau dia benar. Kata Ibnu Battal dalla hadha ala annahu illam yasduq fi iltizamiha annahu laysa bimuflih. Dia ni hadis ni menunjukkan bahawa raja ni kalau dia bohong, kalau dia tidak benar dengan sumpah dia tak buat seperti dia kata dia nak buat tu, dia tidak komitmen, dia tidak committed dengan nekat dia tu, annahu laisa bimuflih, dia tak akan berjaya. Dia termasuk di kalangan najihin, muflihin, tak termasuk. Kalau dia buat semua, dia akan berjaya. Jadi apa yang Nabi sebut ni, ni dia ada satu, sebab tu kita moleklah kita tahu ni. Ni ahli sunnah ni. Ni ahli sunnah ni. Ahli sunnah ni dia tepat dengan sunnah Nabi. Tu ya. Sebab tu ahli sunnah ni dia kita nak tentukan amalan-amalan dia tu. Kalau kita nak senara banyak sebab Islam tu sendiri tu ahli sunnah ni. Jadi kita nak senara ni ciri-ciri ahli sunnah. Sila argulah tak termasuk orang lain, masuk kita seorang. No. Sebab tu kita ahli sunnah banyak orang yang ikut sunnah. Tak sunnah ni benda yang diambil daripada hadis yang sahih, yang jelas bernabi orang panggil sunnah. Kena faham dia tu. Sebab setengah-setengah hadis tu tak semestinya yang keluar daripada hadis tak semestinya sunnah. Sebab kalau hadis tu tak sahih, beramal dengan hadis tidak sahih, itu tidak sunnah. Beramal dengan hadis yang dhaif jiddan misalnya, ataupun hadis yang tidak waris kepada Nabi, itu tak jadi sunnah. Sunnah ni maknanya yang sabit, amalan-amalan yang sabit daripada Nabi dasar kepada hadis-hadis yang sahih, yang waris, yang jelas kepada Nabi. Tu sebab itulah ulama kita bagi ahlul hadis mana orang-orang yang cakna hadis, seperti Imam Bukhari, tu cakap hadis. Apa tu? Nak pilih hadis-hadis yang sahih sebab nak buat amalan untuk seolah-olah dia ni jokayok kita. Sebab kita nak menentu sendiri hadis ni sahih, hadis ni peringkat hasan, hadis ni peringkat dhaif pula bagi pada berapa, tak mampu orang awam ni. Sedangkan daripada hadis itulah kita boleh tahu amalan Nabi. Kita boleh tahu amalan tak ada melalui hadis. Jadi hijab besar ahlul hadis. Jadi kalau kita tersilap ambil amalan Nabi daripada hadis yang tidak sahih, itu dia tidak panggil sunnah. Dia tidak panggil sunnah. Lepas tu nak panggil dia, ikut panggil dia. Tapi dia tak dipanggil sunnah. Itu maksud beza dia tu.
Jadi pok kita ni ahli sunnah. Kalau kita cakna kepada amalan Nabi, hak sabit dengan hati. Jadi orang yang sibuk cari hadis, siapa tak tahu akidah jalan, itu dia panggil ahlul hadis. Gitu. Jadi maknanya umat Islam ni bila dia nak amal, dia kena cakna, dia kena ambil tahu betul ke Nabi buat begini. Dia kena tahu. Lepas tu dia kena ambil tahu. Tak bagi orang-orang kapus. Sebab tu benda-benda ni dia berat. Bagi ulama dia berat. Tak kira lah ulama tu kita panggil ustaz ke orang agama, tapi mana orang yang dia sebagai penyampai ajaran Nabi pada. Kalau silap dia kena tanggung tu. Orang kapus tahu ke apa? Misalnya dia kapus dia kata amah ni baca ni hamba tengok ada kitab. Padahal dia tengok ada kitab, dia tidak tasahih. Betul kau ada kitab tu, kadang-kadang benda tu tak betul. Jadi benda tu beratlah. Sebab tu setengah-setengah ulama tak berani. Setengah-setengah ulama kita baca dalam kitab, kalau orang tanya, dia kata tanya kau itu. Ni apa payah. Tanya kau itu, hamba tak berani. Sebab apa? Dia memang tak salah. Salah juga. Kita sebut benda ni, kita pun klik kapal kita. Kau itu terlalu amal. Tiba-tiba benda tu tidak sahih, tidak waris. Tak keberat kita menanggung. Orang kapun ni, masyarakat awam, dia tidak boleh menentu. Dia kata tu ustaz sebut tak, dia tak tahu. Tak dia pun ayat dalam kitab dia ambil. Jadi benda-benda tu hati-hati tak payah. Kena beringat benar. Jadi nak jadi orang juk kecek lagu ni, dia kena beringat benar. Sebab kalau salah, boleh nyoh kalau kata tak habis makan. Tak habis makan parut. Jadi kena beringat benar lah. Tambah-tambah kalau benda tu berkait dengan akidah pula tu, berkait dengan amalan hak tiap-tiap hari. Nyanyo kau itu duk buat misalnya, sedangkan benda tu tidak sah, benda tu tak betul. Jadi kena jagalah. Kena jaga. Jaga tu lagu mana? Maknanya kita kena cek sama. Kena cek sama. Supaya kita orang nego lah. Jaga akaun tu, silap situ, berat lah. Kena cek tiap-tiap hari. Orang panggil close account tiap-tiap hari. Kalau select beritahu lah, jangan tunggu sampai lama. Begitu juga amalan. Sebab tu kena cek sama. Takut ada silap. Takut ada silap. Jadi apa yang Nabi sebut ini sebenarnya bercanggah dengan fahaman Murji'ah yang sesat. Dia telah dihukumkan sesat oleh ulama. Kerana Murji'ah mengikut i'tiqad Murji'ah, dia kata at-tasdiq wahdah kafin lin najah. Tu kata puak-puak Murji'ah. La hajata ila al-amal. Wala yudhirul ma'siyata ma'at tasdiq, atau wala yadhurul ma'siyatu ma'at tasdiq, muttafaqun alaih. Tasdiq ini yakni kita beriman dalam hati ni padan dah untuk berjaya selamat daripada api neraka, padan dah, tak perlu pada amalan. Sebab iman ni dia kata iman ni tidak lebih tidak kurang. Duduklah bila kita beriman, setengah tu iman. Kita masuk Islam ni, masuk surga ni bukan dengan amalan, dengan iman ni dia kata. Maksiat ini langsung, maksiat ini tidak boleh menggugat kepercayaan kita dalaman akidah. Dak. Sedangkan ahli sunnah kata besar kecil, tebal ni, pihiman ni bergantung pada amalan kita. Itu ahli sunnah. Tebal ni kecuali sini. Yang boleh merosakkan dia, boleh menghapuskan itu, seperti Nabi sebut dalam hadis, seperti tercabutnya, bergeraknya anak panah daripada busuk panah, cabut tubik gitu tu, hak tu syirik. Kalau syirik dia tubik gitu. Kalau tidak syirik dia tak akan jadi gitu. Masih tetap akan ada. Tetap akan ada. Jadi hak ni kenyataan Nabi nak menolak faham Murji'ah tu lah. Faham Murji'ah. Ada juga setengah sebenarnya antara benda yang perkara yang orang panggil disiplin dalam agama kita, satu kau walaisa fi taswirin li tarkis sunan. Mengikut Imam Qurtubi, dia kata sebenarnya tak boleh kita nak kata harus meninggalkan benda sunat. Benda sunat ni kena buat juga. Benda cuma kalau tinggal tu tak dosa. Tinggal tak dosa tu berbeza dengan kita kata kena buat. Mana kita penekan dia kena buat. Sebab apa? Nak menampung yang wajib. Itu kata. Jadi janganlah kita meringankan amalan sunat tu. Asal ni nak ayah asal usul. Perkara-perkara sunat ni tak boleh kita ringankan. Tak apalah, tak buat. Itu betul gitu. Tapi hukum mana pun makna, maksud, falsafah hak sunat tu ke dia? Nak menampung hak wajib tu. Jadi kalau bersumpah dah untuk tidak melakukan hak sunat ni, tak kena. Ni dalam keadaan biasa. Dan tidak harus bagi seseorang itu meninggalkan sunat tu.
Sama-sama daiman. Ini kata Qurtubi. Tetapi hak ni bagi orang yang baru-baru, walakin liqurbi ahdihi bil Islam iktafa minhu bil wajibat. Tetapi oleh kerana dia ni baru masuk Islam, maka berpadalah untuk seketika dia buat hak wajib-wajib. Wa akharahu, Nabi melewatkan nak sebut hak sunat. Nabi tak sebut selalu. Hatta yaknisa, sehingga dia mesra dengan Islam itu. Sehingga dia mesra dengan hatta yakni, sehingga dia mesra dengan wa yansharahu sadruh, dan hati dia puasa boleh terima dengan tenang, tak ada paksaan. Tu. Dan Nabi akan menggalakkan dia untuk buat dan Nabi akan galak dia untuk buat benda baik, dan mudah pada dia benda-benda sunat tu. Kalau hak wajib dia boleh konsisten dia buat dengan amanah, lepas tu sudah terlatih dia, kita penat sikit. Tu cara Nabi. Jadi dia orang baru-baru masuk Islam ni, kita beri hak prinsip, hak basic, hak asas. Gitulah mengikut Syekh Qurtubi. Lepas tu dia sebutlah hadis ni sebenarnya menolak pendapat Murji'ah, yang mana Murji'ah mensyaratkan, Murji'ah satu aliran yang asalnya Islam, kemudian terpelanting keluar, jadi naik kapal lain dia tu, naik safinatun najah lain tu dah. Kerana dia ni dia berbeza dari segi akidah, ada berbeza, maka dia dianggap sesat. Murji'ah ni dia letak syaratnya berjaya fi fali alla yanqus min al-amal wal fard al-madhkurah. Jadi Murji'ah sebab ni lah. Tak apa, tak beramal, tak apa. Kalau nak amal, was cakap awak tahu tak apa, sebab itu langsung tidak memberi kesan kepada iman seorang. Bahkan dia masuk surga bukan kerana tu pun. Jadi waktu jadi berkenaan masuk surga ni ataupun semata-mata kerana amal kita bincang dalam hadis hak selepas ni lah. Kita bincang dalam hadis hak selepas ni, hadis yang ke-15 tu. Situ ada perbincangan situ. Kita bincang situ. Kita bincang hadis yang seterusnya. Rasanya hadis yang ke-15, kalau mengikut kitab saya ni hadis ke-16. Dia bezasoi. Jadi insya-Allah kesimpulan hadis ni kita akan sebut minggu depan lah insya-Allah. Jadi gitulah. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, kita nampak gambar jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu kita kata ciri seorang dai pendakwah adalah dia memahami mad'u dia, kena tengok orang. Jangan kita kira orang ni serupa belaka, tidak, dia tidak sama. Tu payah. Apatah lagi kalau peringkat umur tidak sama, peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi. Jadi bila kita nak berurusan dengan dia tu, kena petenau tu. Kalau tidak, silap-silap hari bulan kita sebut hak molek pun jadi tak molek. Sebab orang depan kita tu tidak sampai tahap tu misalnya. Gitulah dia. Jadi itu atas kebijaksanaan kita. Seperti yang disebut dalam Quran adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau nak mujadalah wajadilhum billati hi ahsan. Gitulah. Insya-Allah hadis ini, sebelum kita masuk hadis yang hadis seterusnya lah, hadis ke-15, mungkin kita akan buat kesimpulan minggu hadapan lah. Setakat itulah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.